Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Ilah nanda muka surat apa tu? Angan-angan kosong lah. Baru ni 17. Okay. Jadi perkara yang keenam angan-angan kosong. Kalau dalam bahasa Arab tu dia sebut sebagai apa ni, tamanni dia ada angan-angan ni, dia ada dua. Sini maksudnya tamanni. Satu lagi amalun. Itu positif. Iaitu angan-angan yang disertakan dengan usaha. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut apa dia? Nekat ataupun qasad, azam lah kita kata. Sebab kalau azam ini dia lebih kepada cita-cita, kemudian disertai dengan kita kata usaha tu. Sebab tu dia sebut di sini angan-angan kosong. Ini juga termasuk dalam kita kata penyakit hati lah, yang boleh mempengaruhi mana tindakan zahir manusia. Jadi angan-angan kosong merupakan punca kepada penyakit hati. Angan-angan kosong sebenarnya merupakan sebuah lautan yang tidak bertepi. Ia merupakan lautan yang dilayari oleh orang-orang yang muflis di dunia. Bahkan sesetengah tokoh menyatakan angan-angan kosong merupakan modal orang-orang yang muflis. Setengah ulama sebut, saya sempat rujuk tadi dalam Fiqhul Qulub Syekh Al-Juwaini tu dia panjang lah, sampai 3,000 lebih muka surat dia bincang pelbagai sudut. Dia sebut di situ, dia kata angan-angan kosong ni boleh juga maksud khayalan. Duk khayal untuk sesuatu, menyebabkan hati dia rasa gembira. Sebenarnya itu lebih bersifat apa ni kita kata khayalan sahaja. Kesan dia apa? Kata Juwaini, dia akan habis masa. Dia jadi lemah minda. Usaha tu jadi tidak maksima. Banyaklah sebab dia. Tu dia senarai. Jadi angan-angan kosong ni tidak lebih hanyalah janji-janji palsu syaitan belaka dan khayalan-khayalan yang mustahil dapat dicapai oleh manusia. Sebab apa? Sebab dia tidak disertai dengan perbuatan. Setengah orang itu dia khayal, tapi dia ada usaha buat. Tu tidak termasuk dalam perbincangan ini. Sebab kita ni sebenarnya akan ada khayalan bila kita nak buat sesuatu, kadang-kadang tak start buat, dia mari dah dalam kepala begini-begini. Tu dia tidak sebut sebagai khayalan. Tapi dia sebut sebagai, setengah ulama dia sebut sebagai apa ni, lintasan berat dia panggil. Bukan khatar, qasad. Kalau khatar ni lintasan ringan. Kalau dia teringat pun dia tak buat, hilang dengan begitu saja. Satu lagi qasad. Anak pun tak bawa, tak, dia ada
anda jumpa satu buku. Buku ni sebenarnya proposal untuk tazkiyatun nafs. Orang Indonesia tu dia. Bagus buku tu. Dia bincang tentang hati lah. Satu bab. Dia kata kalimah dalam bahasa Arab diguna dalam Quran, guna dalam hadis yang merujuk kepada hati. Dia sebut situ 7 perkataan yang merujuk kepada penggunaan yang melibatkan niat seseorang. Dia panggil fi'il hati, perbuatan hati. Waktu tu anda sebut mungkin dalam sesi yang akan datang. Dia ada huraian menarik juga. Dia menarik juga kenyataan dia tu. Waktu tu dia buat untuk tesis lah, untuk tesis tazkiyatun nafs berkait dengan tazkiyah. Cuma dia bincang dari segi tazkiyatun nafs dari sudut pandangan Ibn Taymiyah. Tu memang bagus. Sebab Ibn Taymiyah ni dia ada buku khusus juga berkait dengan tazkiyah ni. Itu kita anak akan sebut semula. Sebab anak pun tengok pun tak habis lagi dia punya perbincangan dia tu. Tapi menarik lah. Angan-angan kosong mempermainkan orang yang melakukannya. Tidak ubah bagaikan anjing-anjing yang bermain-main dengan bangkainya. Seseorang berangan-angan kosong untuk mendapatkan kekuasaan, pemerintahan, berjalan di muka bumi, musafir lah, nak pergi situ, nak pergi sini, mengembara ke seluruh dunia, mendapatkan harta, wanita dan anak-anak muda. Hanya seorang yang bermain dengan khayalannya sahaja, sedangkan dia tetap berada pada tahap lamanya dan tidak membuat apa-apa perubahan pun. Yang ada di hadapannya bukan apa yang diangan-angankannya, sebaliknya hanya tangan kosong dan tikar usang yang ada di hadapannya saja. Hak ini dia petik daripada kenyataan Syekh dalam kitab Ibn Rujab Al-Hambali ni. Ini berbeza dengan orang yang mempunyai himmah. Himmah ni maknanya dia ada satu istilah. Himmah ni kalau dalam bahasa Arab biasa dia dengan erti semangat. Tapi himmah sebab dia ada satu buku khusus. Quwwatu himmatis salaf, kekuatan himmah salaf. Dia bincang dengan zaman sahabat dan sebagainya. Himmah ni sini anda buat sedikit. Himmah ni merupakan satu niat serta azam yang kuat untuk melakukan dan disertai dengan harapan yang tinggi. Mana ada usaha, niat ni sebagai pencetus, kemudian niat itu dia semakin kuat atau himmah untuk melakukan itu dan disertai dengan muqaddimah awal. Tak buat lagi. Itu dia 3 perkara. Ulama kata himmah ni maknanya pertama sekali niat, kemudian niat dia bertambah kuat. Bukan kata niat, sebab kalau niat ringan dia panggil khatar. Niat yakni qasad, dan dia bertambah kuat sehingga naik ke peringkat azam untuk melakukan. Dia begini, anda sebut beberapa istilah. Dia azam ni niat, bila dia naik ke tahap azam dia boleh pahala. Itu mengikut ulama. Sebab kalau niat ringan gitu saja tu tak boleh pahala. Niat nak pergi ke Mekah tu tak ada apa-apa, begitu niat gitu. Hak ni tidak niat dan dia naik ke satu tahap dia menjadi azam. Azam, bila kata azam, dia akan pergi kepada tindakan-tindakan sebagai muqaddimah untuk merealisasikan niat dia itu. Bila sampai tahap tu barulah boleh pahala. Sebab kita kata ginilah, kita kata ana ambil contoh nak supaya himmah ni. Sebab ni perkataan yang diberi penekanan oleh ulama. Seseorang yang kita kata dia niat untuk salat tahajud misalnya, dia pun mari fikir tidur awal, sebab dia pun sebelum ni tak semaya tahajud, tidur awal, kalau tidur lewat. Jadi tidur awal tu sudah dikira sebagai orang panggil bukan niat tu, niat tu mula-mula tadi. Tapi oleh kerana niat tu semakin kuat, dia pergi kepada azam, timbul dalam bentuk tidur awal. Hal ni memang dia boleh pahala. Ni ulama kata boleh pahala. Dan tidur tu merupakan muqaddimah yang dilahirkan oleh azam. Niat, azam dan muqaddimah pada perbuatan. Itu disebut gitu ya. Jadi ini berbeza dengan orang yang mempunyai himmah yang tinggi
yang sentiasa bersama dengan ilmu dan amal. Amalan itu mendekatkannya kepada Allah dan mendekatkannya juga kepada jiran tetangga. Nabi SAW pernah memuji orang-orang yang bercita-cita melakukan kebaikan. Kadang-kadang dia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Misalnya seorang berkata begini, sekiranya aku mempunyai harta, sudah tentu aku akan melakukan seperti mana yang dilakukan oleh si Fulan bin si Fulan yang telah menunjukkan ketakwaan kepada Allah menerusi harta yang dimilikinya. Mana bertakwa dengan harta maksudnya? Dia ada maksud dia tu. Baik, menghubungi silaturahim dan mengeluarkan zakat kepada yang berhak. Dalam hal ini, okey, baik, setakat tu dulu. Jadi maksudnya begini, kalau seorang itu kata, sebab biasa kita nak, kita kalau ada binti kita nak derma. Baik, kalau sekadar tu macam mana? Sebab anak-anak buat tambah ada sedikit ni. Dia kalau kita kata gitu, waktu dia panggil angan-angan. Kalau kita kata, kalau aku ada harta, dalam tempoh dia berkata begitu, niat begitu tu, sebenarnya dia ada usaha. Bukan sekadar niat gitu saja. Barulah boleh pahala. Sebab tu dia kena buat tambahan lah sedikit. Maknanya sekiranya aku punya harta, aku akan melakukan begini. Tetapi dia kena ada usaha. Sebab harta tu dia tidak datang secara orang panggil semena-mena begitu, tidak. Dia mesti melalui usaha. Itu sistem alam yang Allah buat pada manusia. Seperti juga ilmu. Anda duk baca pandangan Imam Syafi'i berkenaan ilmu ni. Imam Syafi'i ni antara yang berpendapat ilmu ni dia tidak ada laduni sebenarnya. Duduk saja boleh ilmu. Boleh mikrofon tu nyap cekek kacik juga. Tak, dia tidak gitu ilmu ni. Ilmu ni kata Imam Syafi'i, kalau kita nak kata laduni, setelah belajar, boleh berlaku. Misalnya orang belajar, Allah bui. Dengan sebab dia belajar, Allah mencetuskan idea-idea semua menjadi pelajar. Orang panggil belajar sikit, boleh banyak. Tu tak apa. Hak ni tak belajar ni masalah. Kalau belajar, cuma dia dapat ilmu banyak, hak tu dia panggil cetusan. Orang panggil oleh kerana minda dia, otak dia cerdik, dia memikir. Jadi jauh dia pergi di atas maklumat. Maknanya ilmu yang dia dapat tu hasil maklumat yang dia belajar. Berlaku perkembangan. Hak inilah yang disebut oleh Hasan Haban Nakah, seorang ahli falsafah Islam. Dia kata sebenarnya kita nak kata ilmu laduni ni payah juga ada ataupun tidak ada dia tu. Cuma kalau tidak belajar langsung, itu tak mungkin Allah builah kepada seorang itu. Kita boleh kata begitu. Sebab sistem alam tu tidak begitu. Kecuali Nabi. Kecuali Nabi ni, sebab Nabi Muhammad pelik reti tengah sistem peperangan, siapa orang hebat-hebat perang pun tak list seperti itu. Daripada mana? Tu dia panggil wahyu. Orang tak panggil laduni juga. Boleh kata laduni tu mana di sisi Allah, tapi wahyu. Tapi orang lain nak kecek gitu, berat tu. Masuk ilmu tanpa belajar, siapa dia masuk tu? Siapa dia masuk? Allah. Kalau kata gitu makna wahyu. Tak mungkin. Sebab tu Imam Syafi'i kata, berdasar Hasan Haban Nakah tu menarik juga. Dia kata sebenarnya orang kata laduni ni dia belajar, cumanya maklumat yang dia ada tu akal dia proses maklumat tu. Orang yang banyak ilmu, dia cerdik, dia proses tu, dia akan keluar natijah yang banyak. Natijah itulah sebenarnya hasil ilmu. Kerana akal manusia, kata Hasan Haban Nakah, dia bekerja dengan memproses maklumat. Kalau maklumat tak ada, dia nak proses macam mana? Setengah orang itu terima ilmu tu diam, tidak berkembang sebab dia tidak proses. Boleh jadi akal dia tidak kuat, pemikiran dia tidak kuat, dia tidak cerdik. Jadi ilmu yang ada tu, dia proses tu boleh jadi 10% saja. Tapi orang cerdik, dia proses sampai 90%. Contoh, boleh ilmu 40 minit dia belajar, tapi maklumat yang berkembang dalam kepala dia tu luar biasa. Itulah kata Hasan Haban, nilai cerdik atau tidak cerdik. Orang cerdik ni, dia akan proses maklumat tu, dia buat natijah tu banyak daripada maklumat tu. Sebab tu Syekh Hasan Haban Nakah kata, kerana itulah Islam mengharamkan kita menyebarkan maklumat yang salah. Sebab apa? Dia akan merosakkan fikiran manusia. Kerana manusia dia berfikir dengan maklumat. Kalau maklumat tu salah, maka salahlah keputusan yang dibuat. Sebab tu kita haram membekalkan maklumat yang salah kepada manusia. Sehingga Nabi kata, sesiapa sebar maklumat dalam keadaan tidak niat nak berbohong, kebetulan maklumat itu tak betul, dia dicah salah kerana proses penyebaran tidak melalui kehendak agama.
Bahkan Nabi kata dusta juga tu begitu. Dia tidak niat, cuma maklumat sampai dia pun sebar, dia tidak niat. Dan dia pun tidak reka maklumat tu, dia hanya sebar tanpa buat penceraian terlebih dahulu. Hak tu pun sudah dikira dusta. Sebab apa? Sebab penyebaran tidak melalui pengesahan. Jadi maknanya kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Setengah orang tu dia kata dia bukan tipu pun. Dah orang cerita ke dia, ada ayat. Ada. Proses penyebaran maklumat ni dia kena ada disiplin dia. Itulah hadis biasa baca kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Itulah. Baik. Dalam hal ini dia mari contoh ni, ketika menunaikan haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercita-cita ingin melakukan haji tamattu'. Haji tamattu' ni maknanya dia buat umrah dululah. Lepas tu baru buat haji. Bertahlul dan tidak membawa binatang sembelihan. Pada masa itu baginda melakukan ibadat haji qiran. Allah menganugerahkan baginda pahala haji qiran kerana melaksanakan ibadat haji tersebut dan pahala haji tamattu' yang dicita-citakan baginda untuk dilakukan. Boleh kedua-dua. Sebab niat dia nak buat tu. Dengan itu baginda meraih dua pahala sekaligus. Ini disebut. Kalau anda ambil contoh lain beginilah. Contoh lain. Kalau kita ambil contoh lebih mudah lagi. Hak ni dia dalam istilah ulama dia panggil apa ni, tad'ifun niyyah. Kita tindan niat. Kita nak buat satu perkara sebab Nabi ni pergi buat haji, hak kiran pun haji, tamattu' pun haji. Nak buat dulu. Lepas tu nak buat kiran pula. Tiba-tiba jadi oleh kerana tak terbuat, boleh buat satu saja, jadi dikira dapat dua. Okey, kalau kita ambil contoh lain, misalnya kita nak mari ke masjid. Kita niat dalam mari masjid, dia asal dia salat lah, tapi nak dengar kuliah, dia tak sama tu. Dia jadi pahala. Lepas tu niat pula untuk bersilaturahim. Dia ganda tad'ifun niyah, pahala dia lebih besar. Sehingga ada dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin tu dia sebut contoh satu perbuatan dia ganda niat. Mari kita kata nak jadi tok imam. Tak, misalnya bab dia kata masjid tu tak ada tok imam, dia kata tok imam mai rumah. Jadi dia mari. Jadi dia kata kalau dia jadi tok imam dia boleh pahala. Contoh. Lepas tu dia lagi mengajar, bersilaturahim. Katakanlah dia tinggal siapa ni? Mari semua Jumaat nak niat nak itikaf. Ulama kata memang dia boleh sebanyak mana hak dia niat tu. Dia akan jadi pahala terbesar. Dia panggil tad'ifun niyah. Dia gandakan niat itu. Hak tu memang ulama kita terima. Baik, seterusnya. Baik, yang ketujuh, bergantung bukan kepada Allah. Ini pun dia ada perbincangan ni, yang kata apa kita baca sini dulu. Sebab kalau bergantung bukan kepada Allah ni, dia boleh membawa pada syirik. Jadi hak ni setakat mana? Cuba kita tengoklah di sini. Jadi poin yang ketujuh, bergantung bukan kepada Allah. Bergantung bukan kepada Allah antara punca seseorang terkena penyakit hati. Bahkan merupakan punca yang terbesar sekali dalam mengundang penyakit hati. Apabila seseorang bergantung kepada sesuatu yang lain daripada Allah, Allah SWT akan menyerahkannya kepada apa yang menjadi pergantungannya itu, dan sekaligus menghina dari aspek tersebut. Orang yang sebegini tidak akan memperoleh sama sekali apa yang menjadi pergantungannya itu, dan dalam masa yang sama juga dia juga tidak mendapat keredaan daripada Allah. Baik. Ini hak kita nak bincang di sini ni, kebergantungan dari hal-hal biasa. Kalau kebergantungan dari sudut hal yang hanya dalam kuasa Allah, tiba-tiba dia bergantung kepada makhluk, sesuatu yang bukan dalam bidang kuasa manusia, dia tiba-tiba dia bergantung kepada manusia, atau dia boleh membawa pada syirik. Ini kebergantungan yang ringan kepada hal-hal yang manusia boleh buat. Orang bahasa Kelantan dia panggil doa arak ke orang. Apa-apa doa arak pada orang. Itu sekadar tu saja. Jangan silap faham. Sebab ni kalau Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi tak boleh langsung kita nak arak ke orang. Arak ni bergantung lah. Kawin arak demo dah benar ni. Syirik demo ni. Jangan lepel lagu tu. Ini sebab tanda kata kena faham oleh ni pergantungan yang ringan yang dalam bidang kuasa manusia. Sebab tu bahasa Kelantan arak ke orang. Kawin arak demo lah ni.
Hak tu tak syirik hak tu. Nyada kita sayang lagu tu. Agak bini kahwin tak erti mana. Tak apa sekadar tu. Mana kita bergantung dengan dia. Ni bahasa, dari segi bahasa. Hak kata tak leh tu lain. Hak kata jadi syirik tu lain. Hak ni bergantung misalnya dalam bab selamat. Misalnya kita bergantung pada dia di hari akhirat untuk selamat dapat syafaat. Tu tak leh. Tu boleh rosak kita. Sebab tu kita pergi sama kubur ni, sebab kita nak arah ke dia supaya dia jadi backup kita di hari akhir. Tu tak boleh. Tu bahaya siapa begitu. Tak boleh tu. Ni biasa-biasa. Kena faham lah tu. Baik. Sebab tu dia kalau dia mari ayat kita baca dulu lah. Cumanya sebelum kita pergi kepada ayat Quran tu, di sini ana ada buat sini. Orang ini, orang yang walaupun dia berharap bukan adalah hal-hal yang menyebabkan syirik, tapi banyak sangat harap kepada orang. Go to ni harap ke demo lah. Harap ke orang belakang. Hak ni pun sebenarnya tidak molek. Kalau begini sikap dia berpanjangan, menyebabkan Allah tak jaga dia. Allah tak akan jaga dia. Dia akan tidak mendapat hifzullah, dia tidak akan dapat penjagaan Allah. Baik. Cuba kita tengok ayat Quran ni. Wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim diddan. Dan mereka yang kafir. Sebab Tuhan sebut tadi tu, sebab ayat ni dia pergi dalam konteks lain. Kalau kata harap takut tak bergantung. Sebab tu dia bergantung. Kalimah bergantung ni dia maknanya seolah-olahnya, sebab tu ana cuba buat dia punya perbezaan tu, takut kita silap faham. Sebab dulu kan ingat dulu di bangunan Wisma kan, dulu ada besar percaya ke Penado. Dia tanya anak, tidak syirik ke percaya ke Penado? Anak kata berat ni. Lepas tu ayat mana? Hak tu dari segi bahasa. Kalau kata-kata hak tu syirik. Tapi kalau dia gantung sungguh ke obat tu, dak kan obat ni lah dia sembuh. Tu memang ngenyah ngerti tu. Hak tu syirik sungguh. Saya percaya demo ni. No. Kawan percaya demo. Tak boleh. Syirik tu. Tidak gitu. Kita kena faham lah. Tak okey lah kita kata kawan percaya demo, tapi bukan dalam maksud kita ahli sunnah ni kita kena faham lah. Bila kita kecek gitu, kita ahli sunnah kita kena faham. Tak payah duduk hurah. Tak payah duduk hurah. Kalau setiap kali sebut kalimah iman kena hurah, percaya, kawai percaya, kena hurah, takut syirik. Lambat hidup lagu tu no. Jadi lambat jadi wahok jadi lagu tu. Ni kena faham molek. Jadi ayat ni dalam konteks mana? Cuba kita tengok. Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Baik, sembah selain Allah, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh pada mereka. Tu. Tidak sekali-kali, bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka. Mengingkari perbuatan mereka menyembahnya, dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka. Cerita ni di hari akhirat. Berhala-berhala yang mereka sembah, syaitan dan sebagainya, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan mereka, masing-masing berlepas diri. Aku ayat sikit-sikit yang percaya apa? Dia tidak mengaku dia menjadi punca pada kesesatan ini. Sebab dia timbul isunya orang yang sembah berhala, kau sembah syaitan, kau sembah tak kira lah. Dia minta kepada Allah supaya Allah hukum orang ni 2 kali ganda. Sebab kerana dialah aku sesat. Jadi iblis saya kata tak nyabik yang saya, dia sendiri tu. Hak ni dalam konteks sembah. Sebab Tan kata hak bila sembah dia adalah pengharapan tu, supaya orang pakai kayu kokak lah kita kata dah. Dia akan letak pengharapan selamat, bebas daripada nahas. Itu bukan kerja manusia. Hak tu bergantung hak tu syiriknya. Kita suruh borang dia supaya hantar ke mic. Kawan agak demo ni borang ni kawan tu. Sudah. Kafir demo nak kata. Orang lagu tu payah nak kecek. Kena potong tu kalimah harap tak boleh guna untuk Allah saja. Jadi gitu pula. Tak. Kena faham lah. Dia ada pembahagian dia pula ni. Ayat ni dalam konteks As-Samad itu. Tu dalam konteks itu kan. Baik, Allah berfirman ni dalil yang kedua ni, wattakhadhu min dunillahi alihah
la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Dan tergamuk mereka sembah beberapa Tuhan selain Allah. Tergamuk. Apa sebut gitu tu? Dia terjemuh gitu tu. Maksudnya Allah yang beri segala-gala kepada dia. Sepatut Allah yang paling berbudi kepada manusia, tergamuk dia sembah yang lain. Dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan daripada makhluk-makhluk yang mereka puja, yang mereka sembah itu. Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir pada hari kiamat untuk memberi azab seksa kepada mereka. Dia hak ni sebenarnya kalau kita nak bawa contoh pun boleh. Anda duk tengok dalam hak kitab tu lah, 3,000 lebih muka surat tu. Walaupun hak tu asal adalah hadis bu, siapa dia banyak minta tolong dengan manusia, maka dia akan terjejas hubungan dia dengan Allah. Itu satu mafhum daripada kenyataan Nabi. Jadi kita boleh minta tolong dengan manusia, tapi janganlah terlalu banyak sangat, sikit-sikit minta tolong dengan. Dan Sayyidina Bakar dia faham gitu. Sebab tu dia kata selagi dia boleh buat sendiri, dia akan buat sendiri. Sehingga kalau kayu cemeti jatuh daripada kenderaan dia pun dia akan turun ambil sendiri. Dan beberapa sahabat dinakalkan buat begitu. Sebab apa? Sebab bila kita minta tolong dengan manusia, walaupun dalam hal-hal yang dibenarkan, kalau banyak sangat dia jadi orang panggil hati kita terbentuk berharap pada orang. Dia jadi hubungan dengan Allah jadi kurang. Tidak mantap. Kita nak minta tolong orang ni biar sesuatu yang memang kita tak boleh buat sungguh. Tu. Jangan sikit-sikit minta tolong orang. Benda boleh buat sendiri pun minta tolong orang juga. Misalnya tak boleh, tak molek gitu. Apa tu? Sebab kita nak biar kita ni lebih kepada Allah. Gapo-gapo kan? Baik, manusia yang paling besar sekali kehinaan dia adalah manusia yang bergantung kepada yang lain daripada Allah. Kena ingatlah kebergantungan ini dari sudut tadi. Dari sudut kerana nak dapat apa ni kita kata kebaikan duniawi dengan seorang itu sanggup dia hilangkan maruah dia misalnya, hak tu dosa. Walaupun mungkin tak syirik lagi. Tapi hak syirik hak ni maknanya untuk keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat. Anda baca dalam buku-buku hak orang duk pergi sibuk dengan wali-wali kubur ni, anda baca buku. Dia gini ni fahaman, ni orang panggil fahaman. Jadi bila kita baik dengan wali Allah ni, Allah akan bagi muka lah kepada kita. Gitu sebenarnya, kabel lah. Itu sebenarnya, hak tu tak boleh. Kalau ikut Syah Ismail Syahid, perbuatan itu dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Atas dunia mungkin berlaku bila kita baik dengan orang ni, banyaklah kita dapat projek. Mana kalau kita ada buat salah sikit sebanyak pun, mungkin dia tidak cah teruk sangat sebab menggopok kita. Anak su jadi zumratul awliya. Biar dia ni berada dalam zumratul awliya. Tu disebut kumpulan wali. Dia tidak wali, biar dia duduk dalam kumpulan wali. Tu bahaya tu. Jadi di situ dia akan timbul satu fahaman bahawa kita ni kalau kita berdoa pun Allah mudah terima. Sebab apa? Sebab kita sudah berada di zumratul awliya. Tu bahaya. Lama-kelamaan dia jadi mengharap. Jadi bergantung harap. Tu bahaya. Jadi kegagalan beliau mencapai maslahah, kebahagiaan dan kejayaan daripada benda yang menjadi pergantungannya itu adalah lebih besar daripada maslahah yang diperolehi daripada bergantung kepada perkara yang menjadi pergantungannya itu. Bahkan asas syirik disebut sebenarnya ni lah. Ni hak berat ni. Jadi manusia yang paling besar sekali kehinaan dia adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Gapo-gapo semua bergantung kepada makhluk. Misalnya sakit, terlitah kepada bomo selalu. Misalnya, tu tak sih. Gapo dia kita kata, sakit ke ataupun terlitah pada makhluk. Tu tak sih. Walaupun tidak syirik selalu. Tidak kata jadi syirik lalu dah. Tapi tak boleh. Sebab tu kalau kita perhati bila nak buat sesuatu, bismillah. Bila orang buat baik kata alhamdulillah, baru puja. Semua tu nak supaya biar terlitah Tuhan.
Jadi hak manusia ni kita akan letak dalam kategori yang sesuai dengan dia saja. Dia tidak akan melebihi hak Allah. Dia bimbang takut kita bui pada manusia ni sampai tahap hak Allah. Hak tu bimbang. Itu bahaya tu. Bahaya tu. Jadi kegagalan beliau mencapai maslahat, kegagalan mencapai kebahagiaan dan kejayaan daripada benda yang menjadi pergantungan itu adalah lebih besar daripada masalah yang diperolehi daripada bergantung pada perkara yang menjadi pergantungan itu. Mana kesan buruk daripada bergantung pada, katakanlah dia bergantung pada orang itu, boleh sungguhlah katakanlah, dari segi bahana dia lebih besar lagi kesilapan dia bergantung pada, katalah dia boleh sungguh. Dia boleh sungguh. Misalnya contoh gini, kalau kita ambil dalam konteks lebih mudah kita faham lah, tidak sampai peringkat syirik. Dia bergantung kepada orang, dia puji orang itu duk baik kerana nak projek, dia tidak rasuah pun, dia baik, boleh sungguh projek itu. Mana masalah lah bagi dia. Tapi perbuatan dia sebelum boleh masalah itu lebih besar lagi bahana dia. Tak padat dengan kebaikan dia dapat. Kesan buruk di hari akhirat. Tu. Dalam istilah berkawan kerana nak projek, berkawan bukan kerana Allah, hak tu kesan buruk lebih besar daripada kalau boleh projek sungguh pun, hak tu lebih besar lagi bahana. Tak padat dengan projek tu. Tak padat dengan masalah boleh. Hak kesan buruk tu malah petaka dia dapat tu. Siapa juga ni? Sebabnya setengah orang tu, kita kata misalnya bomoh, kalau sebab kita jumpa bomoh, tiba-tiba jumpa sungguh, sia sungguh penyakit. Bila pergi jumpa, dia pun kata memang bomoh ni hebat sungguh, dia kata 100 orang dia jumpa bomoh tak sia, jumpa tak cas sia. Misalnya dia mari jumpa mana lah, malah sebutlah siapa ni. Dia orang kaya, dia pensyarah universiti. Berat penyakit dia jadi ngecik darah tu bila kena santal. Anak tengok tu besar, dia punya bulu roma, lihat roma dia, kesel roma dia, pergi Mekah kena lagi. Habis 80,000 lebih habis duit belanja untuk bom saja. Akhir sekali dia pergi, siapa dia royak dia tak tahu. Dia pergi jumpa tak cali sial ni, pergi seminggu sembuh. Dia mari balik jumpa anak. Dia kata ustaz Ding pergi ngaji tak cali, saya sapok semua, dia kata kos. Anak kata ginilah, kata kalau duk ngaji hadis pun tak habis lagi ni, kata ni. Dia nak support semua. Dia ni kaya, dia ada STO. Hak bawa ni sahabat kita juga. Malas sebutlah siapa. Neng mana? Anak ayat kata tu kata kena kaunseling dia tu, bahaya tu. Takut jadi benda-benda lain pula. Kita panggil dia, kecek dengan dia. Ayat kena tak boleh. Sekadar nak berobat tak apa lagi, boleh berobat. Kita buka sikit dalam pekah ada. Kita pergi YSM tu bukan Islam saja, berobat kafir pada. Kalau cocok jarum kita tu, kalau tepik pergi-pergi tu tak. Ada buat pembedah bukan Islam pun. Tak. Atas zahir. Hak ni pun hak jahat. Dia ada ulama yang kata boleh tu, tapi kita kena urus molek lah. Dia punya hati kita tu. Benda hak ganggu kita ni jahat. Kita cara jahat juga. Biar buat. Sekadar tu saja. Jangan lebih pada tu. Ni nak suruh ngaji lah pula tu. Nak sapok pula tu. Suruh benar lah tu. Lu tahu kali kat sana. Siapa guru kita ngaji dah kau saya dia kata tengok muka atas sesuatu tu dia kata. Kata paru. Tu bahaya. Kalau begitu bahayalah. Sebab itulah kita sebenarnya tak boleh kita buka luah, dia jadi bahaya. Tapi dia ni habis dah, tutup mau dengan hak guru Harun dan Darussyifah habis dah. Tak boleh pergi dah. Jadi situ takdir Allah sembuh. Allah nak uji. Kalau dia tidak urus molek dia punya hati dia tu, boleh hangat dia orang tu. Punya hak syirik mujarab lagi. Anak tanya dia buat lagu mana? Memang syirik, buat dalam ketik tu. Dia kata dia tak payah ke satu masa dia jump. Gitu ya bunyi dia tu. Anak kata tak jenis tak ada makhraj tu payah kita nak apa. Lagu tu lah. Tu nak ayatnya bahaya. Sebab tu perkara ni kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati Sebab dia syirik ni perkara yang mudah berlaku. Bukan kata payah. Syirik ni perkara yang mudah berlaku. Baik, cuba kita tengok di sini. Allah SWT berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah. Dia bukan tolak Allah. Cuma dia memberi sifat Allah kepada makhluk, walaupun sebesar zarah pun tidak boleh. Kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa daripada mendapat pertolongan. Dah tak dapat pertolongan, dia akan kecewa. Sebab kita ni bila kita berdoa dalam keadaan kita faham qada dan takdir,
Kita faham konsep doa, kita berdoa kalau nampak Tuhan tak beri pun tak apa, sebab kita yakin di hari akhirat boleh. Yang keduanya, kita yakin pahala doa-doa kita tu suatu bentuk pengabdian diri kepada Allah. Doa ni satu bentuk pengabdian diri. Orang Islam yang berdoa, kalau zahir nampak Tuhan tak terima, dia tak sedih. Itu beza. Tapi kalau kita bergantung kepada selain Allah, kalau tak dapat sedih, pahala dah tak boleh. Dan malapetaka yang dia akan dapat di hari akhirat tu lebih besar lagi, seperti ayat tadi sebut. Jadi orang Islam ni kalau dia faham molek, dia akan jadi molek. Dia akan jadi molek. Walaupun sebab ialah kalau kita ambil doa ni ramai benar, orang tak faham bab doa ni. Bila dia ni minta sesuatu secara spesifik, tiba-tiba Allah tidak beri secara spesifik dia minta, dia kata Allah tak terima. Itu masalah. Sedangkan kita kata konsep penerimaan doa ni beberapa bentuk. Sama ada Allah beri apa yang dia minta, beri itu sama ada segera atau lambat, tak kira lah. Kadang-kadang Allah dia minta yang lain, Allah beri yang lain, atas dasar Allah lebih mengetahui keperluan dia sebenar. Kadang-kadang Allah makbulkan doa dia, tapi Allah beri yang lebih besar kepada dia. Hari akhirat, syafaat, boleh syafaat. Doa tu tak berhenti sampai mati. Tiba-tiba zahirnya nampak tak boleh. Tapi orang Islam terdidik dengan baik, tak apa. Contoh, ni ada seorang, dia belajar dengan kita juga. Dengan Maulana apa dia belajar. Dia ni jenis sakit lama ni, isteri dia sakit. Habis duit ni banyak ni. Tok Bomo suruh mati hati kera, boleh makan hati kera, dia bakar buat teh, buat kopi. Anak kata lepas ni bol lah kata. Cari hati lembu pula. Kata patut meleh kera. Meleh dia kata meleh warna tak boleh makan buat tu kata. Tak apalah kita tidak nak bincang mazhab tu. Lepas tu bila mari tu anak ayat ke dia. Dia kata anak tanya dia berapa orang dia jumpa Tok Muhammad. Dia kata habis Malaysia. Dia tak tahu nak pergi jumpa Tok Muhammad. Ni dia sebut, anak sebut dia sebut. Dia kata anak pelik, dia kata setiap kali anak jumpa Muhammad klik anak jadi serabu perut. Kata apa? Dia kata macam-macam jumpa Tok Muhammad. Kalau kita duk mengaji di masjid apa banyak benar hak syirik-syirik tu Muhammad. Tapi pergi jugalah pertama sekali nak jaga hati bini, takut dia kata kita tak cara, dia kata. Anak kata ginilah, kata cari tu Muhammad pergi jumpa doktor gitu, lepas tegak minta dengan Allah SWT direct pada Tuhan punya sebab lah pula, sebab dia habis harta jual kereta apa dah. Anak nak sebutnya selepas tu dia mari kuliah, dia kata dia buat gitu. Maknanya dia tengok Tok Muhammad, kalau dia berasa tak lalu dia tak ikut, dia tak pergi ke Tok Muhammad tu. Jadi kadang-kadang sebulan cari seorang apa itu, jadi milih pula. Tapi ni dia sebut, walaupun isteri dia tu tidak sembuh sepenuhnya, tapi dia kata hati dia jadi tenang, dia semaya pun. Rupanya dia serabut dengan cara Tok Muhammad. Tu. Anak kata baik gitu lah. Baik gitu. Sebab sahabat Nabi pun tak sembuh, penyakit bukan sembuh. Walaupun Nabi doa pun ada tak sembuh. Bukan sembuh semua. Kalau sembuh semua jadi lagu lain lah pula. Ada sembuh. Ada. Allah tidak beri. Supaya doa Nabi lah. Ada Allah makbul, ada Allah tak makbul. Atas Allah, dia tidak bergantung dengan orang. Allah dia nak makbul doa, dia tidak tengok orang. Tidak kata moga Muhammad ni malu mata ke Muhammad beri lah. Tidak gitu. Kalau kita anggap gitu, bahaya tu. Begitulah. Jadi dalil yang ketiga ni, dia mengisyaratkan. Ni ana ada buat sedikit nota ringkas ni, ringkas saja ni. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Dalil yang ketiga ini mengisyaratkan bergantung harap adalah satu bentuk ibadat. Hak bergantung harap ni untuk hak berkait dengan masa hadapan yang bukan dalam bidang kuasa manusia, hak ni ibadat. Hak kita minta tolong orang, kita kawan harap demo lah, siapa maklumat ni kepada orang tu, fail ni tolong suruh pada berharap demo, hak tu tidak termasuk dalam ibadat khusus, tetapi ibadat umum. Ibadat umum ni maknanya orang panggil muamalat tu boleh pahala. Kalau muamalat tu tidak bercanggah dengan syariat, boleh pahala. Tapi orang tak panggil ibadat khusus. Hak ni ibadat khusus. Sebab apa? Sebab bergantung hanya kepada Allah. Ni ibadat khusus. Tiba-tiba dia bawa pergi pada yang lain, tu bahaya. Atau boleh jadi syirik tu. Kita kena ingat lah tu. Jadi bagi ana, kalau kita lebih cermat dalam bab ni lebih baik.
kita bercermat dalam bab ni lebih baik. Sebab ni berkait dengan syirik dan tidak syirik. Baik, yang ke-8. Hak ni juga satu isu besar dalam kehidupan kita. Setengah orang tu tak boleh nak berpisah dengan muzik ni. Nak tidur pun letak itu di misalnya. Setiap waktu gitulah. Setiap waktu. Hak sekali-sekala tu kita kata boleh berlaku ni sama-sama gitu. Ni bahaya. Cuba kita tengoklah. Sebab itulah ulama, sebab itulah akan datang dia buat sini. Mendengar muzik secara keterlaluan. Ni dia sudah mengambil pendapat yang mengatakan muzik itu harus. Tapi ulama yang kata muzik itu harus pun dia ada pendetailan dia. Dia ada ciri-ciri hak kata boleh tak lagu mana. Tak ada ulama kebutuh support. Duk menampak ketun-ketun tu dah. Muzik pelik-pelik tak ada. Ulama kata boleh, bahawa tu dia kata tak boleh. Patut ulama orang kata boleh pun tak pernah dia kata boleh dalam masjid, dalam tempat ibadat. Surah kau tak boleh, memang tak boleh. Kau kompang pun tak boleh dalam masjid ni. Tak boleh. Yusuf Qaradawi hak kata Yusuf Qaradawi kuat benar kena cerca bab muzik ni. Tetap dia kata tak boleh muzik dalam masjid, dalam tempat ibadat. Surah ke tak boleh. Hak dia kata boleh ni semua ni kita kata negaraku kan ada muzik. No, muzik tentera tu sekadar tu. Kompang masa ni kau tidak kata hak jenis alat-alat muzik pelik-pelik tu. Tu tak boleh tu. Kena berhati-hatilah. Lepas tu tak boleh pula setara mana. Dia ada pula ulama bincang. Ni sebab tu dia kata keterlaluan. Anas bawah tu dia ada buat, kita bacalah sini. Kita teruskanlah. Kita dengar azan dulu. Jadi mendengar muzik secara keterlaluan. Nyanyian merupakan pendekatan iblis yang paling ampuh untuk merosakkan hati-hati manusia. Itu mukaddimah dia. Kena beringatlah kukuk mana muzik ni kata boleh ke kata tak boleh pun hak ni lah. Hak mukaddimah dia, hak paling kita kena ambil perhatian. Iblis telah berjaya memperdayakan ramai ulama dan orang yang zuhud, apatah lagi masyarakat awam, sehingga ada yang mendakwa bahawasanya mendengar lagu-lagu yang menghiburkan dapat menghadirkan hati kepada Allah. Hak ni kalau kita tengok setengah-setengah, kalau kata puak-puak tarikat kau misalnya, hak ni muzik ni mainan dia. Ana jumpa dah ni. Dia bergerak, dia asal bergerak. Apa dia bergerak tu sebab tu. Dia nak bergerak. La ilaha illallah. Mula-mula, lepas tu bila naik dia 3 dia 4 juga dia jadi kau berat lah. Asalnya gitu ya.
Dia sebutkan tadi. Anak kata apa yang jadi start ngali ni? Oh, dia kata di jantung gini, la ilaha illallah. Lepas dia bila tu tak apalah mula-mula. Tu dia satu. Nah. Bila nak dia 3, dia 4, dia 5 tu kak, cabut pih tu. Nah. Lepas tu dia ada muzik semua. Kalau tengok di tarikat di yalah dalam video lah, pak kita pun ada mari di Masjid Muttaqin. Mari juga. 2 kali juga mari. Tapi tak apalah sebab dapat. Nah, sebab dapat tak apalah. Nah. Boleh 2 kali 2 tahun tu. Cuba tahun 3 tak boleh sebab apa ni Covid. 2 tahun tu. Kita report pun ada. Tu orang hak tengok sendiri tu. Dia kata duduk di mihrab, main muzik. Muzik. Cuma muzik tu bukan muzik sebuah muzik rock, tapi muzik lah dalam masjid. Demo tu perempuan ni sebenarnya dia ada falsafah di sini. Sebab kata muzik ni dia kata dia boleh. Sebab dia sebut sini lagu-lagu ni yang menghiburkan dia boleh menyebabkan hati kita tu ingat kepada Allah. Ada pandangan apa dia. Hak inilah Ibnu Jauzi sebut dalam Talbisu Iblis. Padahal kita kata Nabi, hak dia benar muzik ada cerita Aisyah tu dalam majlis kahwin dan sebagainya. Sekadar tu sahaja. Tu pun di luar masjid, bukan dalam masjid. Sekadar tu. Sebab itulah kita kena tengok. Kalaulah muzik ni jadi keutamaan, mesti sahabat-sahabat besar ni main muzik. Tak ada gitu ya. Nak cari dalil payah jumpalah dua. Sekadar itu saja. Sedangkan muzik pada zaman tu sudah hebat dah muzik pada zaman tu. Zaman jahiliah. Jadi kena faham molek. Takut tersilap. Memang ada pun ulama hak suka Imam Ghazali antara itu, tapi muzik yang macam mana? Dia kau serupa dengan muzik kita. Satu perbincangan lain pula. Siapa setengah ulama tu main muzik tu dah. Siapa burung pun boleh mari dekat dengan dia. Muzik ni tu. Bukan muzik ni macam tak khabar dah. Jadi cabut kaci baju. Nah, itulah ini burung dia ada muzik nak panggil burung. Jadi ni muzik hak tu. Ulama kata boleh. Lepas tu kalau hak menghiburkan sekadar sebab tanah sendiri pun kadang-kadang contoh kita kata walaupun nasyid kadang-kadang tengok macam lebih. Nah. Sebab tu setengah orang kata lebih tak sah. Dan kalau kita kata boleh pun mesti dia ada hak. Sebab tu dia buat sini keterlaluan. Pak Yusuf Qaradawi minat muzik ke? Nah. Kalau dia kata harus tu. Dia nak ambil pendekatan yang ringan. Tak boleh buka luas sangat. Kalau buka luas bahaya. Sebab tu untuk bab muzik dia kena pendidikan lain dulu. Pemahaman yang lain dulu. Orang minat muzik tak ngajah tak ngabah, dia tak ada kawalan, jadi tak seimbang. Benda-benda gitu waktu payah. Kita nak kecek bab ni payah. Walaupun Tok Guana Maulana memang dia antara kata boleh, tapi anak tak suka. Kalau kita pergi dengan dia, kalau buka TV sekat apa ni berita lepas tu tutup, serabut dia dengan muzik. Dia kata boleh. Apa maksudnya? Untuk orang awam. Tapi orang awam ni mesti diberi pendidikan. Dia tak boleh kita kata muzik, dia hidup dengan muzik gitu ya. Tak boleh. Lepas tu kita kata lagu mana artis yang nyanyi. Setengah-setengah artis kata ada kan artis kata ulama bolehlah buat muzik tu. Awak ni kena ngaji hadis lah kalau nak ambil pendapat ulama kata boleh, sebab ulama tu dia suruh ngaji. Bukan sekadar dia kata boleh muzik saja. Jadi kalau kita ngaji, lepas tu kita terima katakanlah bagaimana dia tidak jadi terlalu lara. Banyak kalau nak bicara ni, kalau kita nak cakap tentang muzik ni, misal contohnya kalau kita pergi setengah tempat, yang mana pendidikan dia, setiap pendidikan tu dia ada. Kita pun ada, dia punya subjek muzik tu. Setengah tempat tu orang tak kerti muzik, jangan kolot. Kita nak bawa ke pendapat yang kata itu. Benda-benda gitu ulama kata, maknanya dia berkait dengan tempat dan sebagainya. Kalau kita nak kata tak boleh langsung, mutlak tak boleh, jadi lagu mana? Dari sudut. Sebab itulah dia kena pendidikan. Dia tak erat dengan akal tu saja. Muzik boleh. Lepas tu tak beri pendidikan. Tidak aktif ke pengajian yang sepatutnya. Tak boleh. Dia jadi bahaya, jadi tak seimbang. Kena faham lah tu. Tapi setengah-setengah ajaran yang dakwah Islam tu dah. Hebat semua muzik. Lepas tu yang keduanya, kalau bacalah Mawsu'atul Adyan wal Madhahib al-Mu'asirah, 2 jilid buku ni, boleh dikatakan kalau ajaran salah mesti ada muzik. Baca dia. Tak silap ana ada terjemah buku ni. Ada terjemah. Rasanya ada. Masa Abang Azmi kata ada. Cuma anda tak tengok. Kalau baca hak tu, setiap ajaran salah ni boleh dikatakan ada muzik. Ada muzik.
Imam At-Tabari, ana ambil sikitlah. Imam At-Tabari telah mengarang sebuah kitab Jawabun fis Sima' wal Ghina. Jawapan terhadap mendengar nyanyian, mendengar nyanyian dan nyanyi. Mendengar nyanyi dan orang hak nyanyi itu sendiri. Lagu tu lah. Yang melarang nyanyian dalam kitab dia ni, Imam Tabari, dia ni sangat keras melarang terlibat dengan nyanyian ni. Ya. Hanya beberapa kerap manusia yang terpedaya telah mengharuskan nyanyian dengan mengatakan, ada di antara ulama salaf yang membolehkannya. Kata mereka lagi, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sendiri telah mendengar lirik-lirik lagu dan berkata, oh ni tak ada masalah lagu ni. Imam Ahmad kata, itulah kata, itulah kita kata Imam Ahmad ni, pati Imam Ahmad ni duduk dengan muzik kau sehari-hari. Tak okey tak? Siapa jadi ada musnad Imam Ahmad besar ketemu tu. Nah, kis muzik kau tu. Fikir kat biar menasabah. Mana ulama hok dia kata hok ni tak ada masalah, lagu mana takut sekadar dia dah saya. Kau lagu mana tak tahu. Sekadar mana patu dia ni duduk begitu seumur kau hidupnya. Kena tengok pula. Kata boleh sekadar. Misalnya kita kata nak tidur, nak nyanyi, sekadar tu. Tidak kata lebih-lebih terkinjau-kinjau kita ternampak sepuluh kerah kena belajar tu tak? Tidak gitu, tak mungkin. Bagi ana lah ulama kata boleh, tak mungkin seperti muzik yang ada ni. Tak mungkin siapa gitu. Yang terakhir lah, dalam perkara ini kita adalah memahami. Dia bukan Imam Ahmad saja, Imam Ghazali. Imam Ghazali kata boleh. Dan Imam Ghazali ahli muzik. Muzik lagu mana? Muzik lagu mana? Ada nak baca buku tu, maknanya dia kadang dia pergi duduk tempat sini, dia adalah muzik, cara dia bukan kata muzik pelik-pelik ni dah. Kadang-kadang burung pemari dia juga ada disebut mari duduk berterbang yang dekat dia, sekadar itu. Tapi dia ni dah cara hidup, sebab tak nak kata dia kena seimbang. Mana kalau kita nak terima ulama kata muzik ni boleh, kita kena belajar, kita kena mengaji, kena ambil juga ilmu lain daripada ulama tu. Jangan dia ambil bab muzik saja. Dia banyak perkara lah. Sebab tu ni dia kena melalui pendidikan. Baik. Dalam perkara ini kita hendaklah memahami fatwa yang mengharuskannya hanyalah melibatkan rangkap-rangkap syair yang menceritakan berkenaan dengan zuhud dan yang seumpamanya. Hak ni memang kira-kira basic benar lah ni. Kalau terima hak ni jadi taklih lah ni. Ini pun jika tidak disertai dengan gendang atau alat muzik. Patut muzik mana tak ada alat muzik. Baik. Tepuk tangan dan juga tarian. Baik. Dengan itu kita memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang dua orang hamba perempuan yang menyanyikan kata-kata kaum Ansar mengenai hari Bu'ath adalah dibenarkan kerana tidak mengasyikkan dan tidak mempersoalkan. Sekadar itu. Sebab tu setengah ulama dalam kitab-kitab dia kata sekadar gendang pada hari perkahwinan, nasyid-nasyid yang tidak melalaikan kata-kata dia boleh mengingat pada Allah. Ada setengah ulama kata hak tu boleh lagi. Kelonggaran untuk masyarakat. Walaupun ulama kita kata boleh pun dia tidak dengar tu. Tidak dah habis masa dengar tu. Tu kita kena ingatlah begitulah. Jadi kalau tengok Aisyah ni, ni cerita ni hanya untuk nyanyian saja. Tapi setengah kata ada juga. Misalnya contoh ulama kata jenis alat muzik yang ada satu muka saja, sepuluh kompang tu. Boleh palu kok ni dak tu. Tu ya. Setengah kata gitu. Hak kata boleh pun. Sebab tu kenapa jangan kita ambil bila ulama kata boleh, boleh muzik. Hak kata boleh pun misalnya alat muzik mana? Kita kata contoh drum, tak ada ulama kata boleh tu. Hak kata boleh kalau kita baca lagi kitab boleh kata jenis ada muka yang boleh palu. Sekadar tu. Gitar tu khilaf itu ramai kata tak boleh lah. Tapi ada kata boleh lagi tu. Sebab tu nak kata setengah-setengah ulama kita main gitar ke apa tu, masa tu dia main, lepas tu tak ada nak main gitar dalam ni jadi benda-benda gitu. Kadang-kadang setengah orang ni dia tengok ada tu satu ketika masa dengar dia main gitar, dia bawa tu ya kawan tu nya lama gitar baca lebut tak tahu mana tu perpinjah orang masa main dia bawa tu tak kena gitu. Jadi bagi anak sebut tu hak anak ayat sebenarnya maknanya jangan lebih-lebih. Baik. Poin yang akhir lah. Dalam kitab ni tak sebut istilah lebih tu lagu mana.
Lebih tu yang pertamanya, dia tertinggal. Siapa tak baca Quran, terjejah waktu kehidupan, habis. Orang panggil habis masa kan. Jangan siapa gitu. Lagu mana orang panggil siapa habis masa tu? Habis masa dengan muzik. Terjejah kehidupan. Banyak kerja tak boleh nak buat kerana habis masa. Hak tu memang ada. Tak boleh tu. Tak boleh. Kena fikir. Siapa habis masa dengan tu? Supaya juga kita main dam, main carrom. Guru kita kata boleh, tapi jangan sampai perekat habis masa dengan tu. Terjejah waktu belajar. Banyak kerja tak boleh buat kerana tu. Tak boleh. Hak kata boleh tu pun. Jangan bijak. Itu garis panduan secara umum lah. Walaupun ada lagi, kalau nak rujuk boleh rujuk dalam hak fatwa, hak Dr. Zu, wilayah sekutu apa ada dia buat garis panduan. Tengok situlah. Hak tu ya bagi anak sederhana. Tu. Okey, kita berhenti setakat tu dulu, kemudian kita akan sambung. Akhiratalah muka surat 50 ni, muka surat 50. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Hari Jumaat ni takut tak ingat.